Salam sejahtera, selamat bertemu di channel politik terhebat. Sebelum ke beritanya sila like, share dan subscribe. Terima kasih. Putrajaya, Mahkamah Rayuan akan memutuskan pada Khamis ini sama ada membenarkan atau tidak rayuan Datuk Seri Najib Razak supaya tuntutan mahkamahnya terhadap AMMB Holdings Berhad dan dua lagi berhubung dakwaan salah urus akaun banknya kembali didengar mahkamah. Panel 3 hakim terdiri daripada Hakim Datuk Yaacob Mat Sam, Datuk Had Hariah Syed Ismail dan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah peguam yang mewakili bekas Perdana Menteri itu dan responden. Kami memerlukan lebih banyak masa untuk mempertimbangkan hujahan. Oleh itu kami akan menangguhkan keputusan kami sehingga Khamis ini. 27 Januari, kata Yaacob yang mengetuai panel hakim yang bersidang secara dalam talian. Rayuan Najib yang didengar pada 2 Disember lalu bersambung semula hari ini dengan hujahan oleh Peguam Yeong Sin Min dan Benjamin John Dawson yang mewakili AMMB Holdings dan Ambank Islamik Berhad, manakala hujah balas oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah dan Harvinderjit Singh yang mewakili Najib. Najib mahu mahkamah mendengar semula samannya terhadap AMMB Holdings Berhad, Ambank Islamik dan bekas pengurus perhubungan pelanggannya Joanna Yu Ginping. Yu adalah saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes penyelewengan RM42 juta dana SRC yang dihadapi Najib membabitkan 7 pertuduhan. Saman itu dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Khadijah Idris pada September 2020. Beliau memutuskan bahawa tuntutan mahkamah itu adalah penyalahgunaan proses mahkamah kerana ia adalah serangan ke atas kes jenayah SRC International yang dihadapi Najib kerana dalam saman itu. Mahkamah dikehendaki membuat keputusan berdasarkan pengetahuan Najib tentang wang yang dibayar ke akaunnya yang juga isu sama di hadapan Mahkamah Jenayah dalam kes SRC International. Yeong berhujah bahawa Najib sepatutnya tidak dibenarkan membicarakan isu yang sama berkaitan pengetahuannya mengenai transaksi akaunnya dalam saman sivilnya yang telah diputuskan oleh Hakim Perbicaraan dalam kes jenayah SRC International. Najib memfailkan saman itu hanya selepas beliau disoal balas oleh pihak pendakwaan dalam prosiding jenayah SRC International dan setelah pihak pendakwaan berhujah bahawa Najib tidak pernah mengambil sebarang tindakan terhadap bank berkenaan akaunnya. Pembelaan Najib terhadap pertuduhan SRC International adalah urus niaga berhubung dengan akaunnya dilakukan tanpa pengetahuannya dan oleh orang yang tidak dibenarkan. Yeong berkata sebelum 2016. Isu berkaitan urusan dan transaksi dalam akaun Najib telah pun timbul apabila beliau disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, tetapi beliau tidak pernah mengambil sebarang tindakan atau membuat sebarang aduan terhadap responden, bank dan Yu. Sementara itu, Harvinderjit Singh berhujah bahawa Mahkamah Tinggi perlu mendengar saman itu dan memberi peluang kepada Najib mendapat keadilan. Kes di hadapan mahkamah ini adalah satu kecuaian. Ia bukan kes untuk kita menentukan sama ada Najib tidak bersalah atau tidak, katanya sambil menambah bahawa isu yang akan ditentukan dalam perbicaraan ialah sama ada berlaku atau tidak pelanggaran kewajipan jagaan oleh bank. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Azali mensabitkan kesalahan serta menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib dalam kes jenayah SRC International. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi itu pada 8 Disember tahun lalu. Rayuan terhadap keputusan itu akan didengar di Mahkamah Persekutuan. Dalam samannya terhadap Ambank, AMMB Holdings dan Yu. Najib mendakwa Ambank dan Yu melakukan kecuaian ketika mengendalikan akaun banknya dengan mendedahkannya kepada ahli perniagaan dalam buruan Loh Taek Jo atau Jolo. Najib mendakwa Ambank, AMMB Holdings dan Yu telah mendedahkan penyata bank, transaksi debit dan pengiriman wang, dan baki dana antara akaunnya kepada Loh sebagai pihak ketiga. Tanpa kebenaran, mahkamah mendengar hujah daripada Peguam Datuk dari Gurdial Singh Nija, yang mewakili Yu pada 2 Disember.